Didik TV KPM. Hati-hati, Bos Wan. Ya. Pegang! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar kawan-kawan saya? Anda sedang menyaksikan slot menengah atas di Didik TV KPM. Selama 1 jam ini, saya akan menemani anda. Kita akan belajar mata pelajaran sejarah untuk murid-murid tingkatan 4. Dan sebentar tadi kita telah saksikan sedutan filem Bukit Kepong yang menunjukkan ancaman komunis di Tanah Melayu. Macam kita tahu, pihak komunis telah mengancam Tanah Melayu dan juga telah melakukan pelbagai tindakan sepertinya melumpuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur, mengancam keselamatan rakyat dan hingga adanya berlaku pertumpahan darah. Dan untuk hari ini, tajuk yang akan kita pelajari ialah ancaman komunis dan pengisytiharan darurat untuk bab 6. Jadi kawan-kawan di rumah boleh buka muka teks anda halaman 148. Jom kita belajar dengan guru penyampai. Kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Wow, dan hari ini kita bersama dengan seorang guru yang bukan calang-calang, cukup luas pengalamannya. Beliau merupakan Ketua Panitia Sejarah dari SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur, iaitu Cikgu Murina Madimulki. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Wow, saya cukup suka pakaian Cikgu pada hari ini. Terima kasih. Nanti saya tanya Cikgu, pakaian Cikgu ini melambangkan apa? Kerana saya juga ingin memperkenalkan Cikgu Jurubahasa Isyarat yang bersama dengan kita di studio pada hari ini, iaitu Cikgu Suhana Fazil dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Kuantan Pahang. Assalamualaikum Cikgu Suhana. Sihat Cikgu? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah Cikgu Murina. Ya, saya. Kita ada kawan-kawan di dalam talian, kawan-kawan baru saya lah. Sebelum saya memperkenalkan mereka Cikgu, pakaian Cikgu ini melambangkan apa Cikgu? Okey, ini adalah pakaian polis wanita pada tahun 1955. Okey, masa tu berlaku ancaman komunis kan. So kerajaan masa tu dia tetapkan satu pertubuhanlah polis wanita menjadi mata-mata khas pada masa itu. Wow, baiklah. Itu baru sikit menarik tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi kawan-kawan saya di dalam talian dah siap sedia untuk belajar bersama? Siap sedia? Okey, jom Cikgu perkenalkan mereka terlebih dahulu. Silakan. Okey, Zikri lambai. Hai Zikri. Zikri, okey. Ini adalah murid cikgu, namanya adalah Muhammad Zikri bin Muhammad Nazri daripada kelas 5 Kemanusiaan 1. Okey, boleh panggil Zikri lah. Itu nama glamour dia. Okey, di sebelah Zikri pula Zati, lambai sikit Zati. Hai Zati. Okey, ini Zati. Nama penuhnya adalah Siti Nurizati binti Muhammad Ali, juga daripada kelas 5 Kemanusiaan 1. Okey, bawah Zati, Gilang. Lambai Gilang. Hai Gilang. Okey, nama penuh dia special sikit nama dia. Okey, namanya adalah Akmal Daniel Gilang Ramadan bin Muhammad Dardiri. Wow. Nama dia panjang sikit. Unik namanya. Betul. Sangat cantik baik Cikgu. Yes, dia daripada kelas 5 akaun, ni bakat accountant dan akhir sekali adalah Yusliana Kesuma binti Yuzailan daripada kelas 4 sains. Yus, lambai Yus. Hai Yus. Wow, baiklah salam perkenalan Mira ucapkan kepada semua kawan-kawan Mira. Baik Cikgu, jom kita teruskan kelas kita pada hari ini. Baiklah, saya ambil alih Mira ya. Silakan Cikgu. Baik. Sekejap ya. Okey. Alright. Baiklah murid-murid sekalian, sama ada murid-murid yang berada di luar sana dan murid-murid cikgu yang berada di talian sekarang. Okey, tajuk kita hari ini adalah 6.2 ancaman komunis di negara kita. Okey, sebelum ni kita dah belajar dia komunis datang dari mana, itu kita dah belajar sebelum ini. So tajuk ini adalah ancaman komunis di negara kita. Ancam itu maksudnya mestilah berkaitan dengan perkara-perkara yang negatif lah, apa yang telah mereka lakukan. Mari kita tengok. Okey, kenapa boleh muncul? Kenapa tiba-tiba komunis nak buat ancaman terhadap Tanah Melayu secara
langsung. Okey. Dia bermula, Mira, apabila gerakan komunis antarabangsa ni mengadakan 2 persidangan di India, di Calcutta, India lah. Buat persidangan dekat sana, dan persidangan itu ada 2 persidangan. Yang pertama adalah Kongres Belia Asia pada Februari 1948 dan satu lagi adalah persidangan Parti Komunis India pada bulan Mac sebulan selepas itu 1948. Okey, dan pada masa itu Parti Komunis Malaya telah menghantar wakil untuk hadir persidangan tersebut. Dan dalam persidangan tersebut, pengikut komunis mereka ni digesa untuk memperhebatkan lagi untuk perjuangan menentang imperialis. Tahu imperialis kan? Murid-murid tahu imperialis kan? Imperialis adalah penjajah. Okey, so bila dah hadir persidangan tersebut, maka jawatan kuasa eksekutif Parti Komunis Malaya ini memutuskan untuk melancarkan penentangan bersenjata. Dan apa tujuan penentangan bersenjata itu adalah untuk melahirkan Republik Komunis Tanah Melayu. Okey, itu tujuannya lah. Okey, seterusnya. Okey, disebabkan mereka komunis tadi, disebabkan mereka nak lancarkan apa tadi Mira? Bersenjata tadi, okey, nak berjuang menggunakan senjata tadi, maka mereka telah bertindak membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah. Okey, mereka bunuh dan salah seorang daripadanya tu ditembak mati daripada di atas meja dia tengah buat kerja, tembak mati. Okey, so disebabkan mereka membunuh 3 orang pengurus ladang tersebut, Sir Edward Jane mengisytiharkan darurat. Okey, pembunuhan tadi berlaku dekat Sungai Siput, Perak. So, memang darurat itu mulanya pada 16 Jun 1948 tu darurat itu diisytiharkan di situ saja, dekat kawasan Sungai Siput itulah dengan Ipoh. Okey, dan pada hari esoknya pada 17 Jun 1948 undang-undang darurat tu telah dilaksanakan di negeri Perak dan di negeri Johor. Dan akhirnya undang-undang darurat itu dikuasakan di seluruh tanah Melayu dan secara rasminya pada 18 Jun 1948 okey, undang-undang darurat dikuatkuasakan dan secara rasminya usaha membanteras komunis terus berjalan. Okey. So, apa tindakan komunis? Okey, tindakan komunis adalah mereka cuba untuk menggugat keamanan dan kestabilan negara walaupun undang-undang darurat dikuatkuasakan. Dia memang dah nekat. Okey, dia dah tak kisah. Apapun berlaku, kena juga lancarkan perjuangan bersenjata itu. Komunis cuba mencetuskan huru-hara. Dia cetuskan huru-hara tu ada tujuan dia, supaya rakyat hilang keyakinan kepada pihak British. Dia cakaplah, pihak British pun tak mampu nak lawan komunis. Okey, so apa yang mereka buat adalah yang pertama melumpuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur dan mengancam keselamatan. Mira dah sebut tadi kan, Mira? Ya, cikgu. Okey. Okey, seterusnya kita tengok melumpuhkan ekonomi. Okey, melumpuhkan ekonomi. Komunis, perkara pertama yang dia sasarkan adalah lombong biji timah dan juga ladang getah. Mesti 2 ni sebab ekonomi. Masa itu tanah Melayu sangat bergantung kepada biji timah dan getah. Betul. Okey, so bila dia serang kawasan-kawasan ni, pokok-pokok getah tu dia takik, dia rosakkan. Okey, menyebabkan memang ekonomi British itu menjadi lumpuh. So, bergantung pada 2 benda ini. Okey, seterusnya apa lagi mereka buat? Merosakkan pokok getah, membakar kilang estet, membakar rumah-rumah kedai, membakar rumah kongsi dan ada ketikanya mereka membunuh pekerja ladang dan pekerja lombong. Dia sampai tahap membunuh. Okey, kesannya pekerja lombong, pekerja ladang getah mereka menderita. So, itu adalah punca ataupun punca mata pencarian mereka lah. Tak boleh nak buat apa, takut kehilangan nyawa. Okey, seterusnya komunis bertindak merosakkan infrastruktur. Okey, komunis mereka mensabotaj kemudahan awam, terutamanya sistem perhubungan dan pengangkutan, jalan raya. Okey, sistem perhubungan dan pengangkutan yang mana mereka telah mengebom, okey, telah merosak dan mengalihkan landasan kereta api. Okey, cikgu tak adalah gambarnya, tak ada dalam sini. Tapi dia memang banyak dekat internet, dekat buku teks pun ada, Mira. Betul. Kereta api dia terbalik. Ya, Okey. betul. Kalau di halaman 148 ni cikgu ada. Betul, ada gambar dia kan? Ada gambarnya. Yes. Silakan cikgu. Betul, gambar tu. Okey, seterusnya kenderaan mereka menyerang pekerja awam yang membaiki infrastruktur. Tadi kemudahan infrastruktur tidak dirosakkan kan? So mestilah kerajaan akan hantar pekerja untuk baiki. Tapi mereka tak sempat baiki, dah kena serang. Okey, mereka juga
membakar dan menembak kereta-kereta yang sedang melalui jalan raya. Ya. Itu ada simbol lah dekat situ kan, kereta macam tu kan. Dan juga mensabotaj kemudahan telefon, telegraf dan juga merosakkan paip air. Okey. Seterusnya adalah mengancam keselamatan rakyat. Okey. Komunis ugut, sabotaj, seram, menganiaya. Macam rap pula cikgu. Okey, culik, bakar. Buat semua tu untuk membunuh penduduk yang enggan bekerja sama. Contohnya ya, komunis lempar bom tangan. Okay, dia lempar dekat Kampar Perak sana sehingga menyebabkan 4 orang mati dan 46 orang cedera. Okey, dan tindakan itu menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan dalam kalangan rakyat. Baik. Akhir sekali adalah mengancam pasukan keselamatan. Komunis menyerang balai polis bertujuan untuk mencetuskan huru-hara dan menunjukkan ketidakupayaan kerajaan untuk melindungi keselamatan penduduk. Dia sampai tengok yang terkorban lebih kurang 513, tentera 519 yang bilangan yang terkorban. Ramai tu cikgu. Ramai. 1,000 lebih ni kalau kita campur-campur 1,000 Betul lebih. cikgu. Okey. Silakan cikgu. Okey. Sekarang kita sampai kepada soalan pengukuhan lah. Okey. Soalan ni cikgu buka pada anak-anak murid cikgu ya. Okey. Soalan ini berbunyi seperti ini dengan soalannya. Okey. Antara berikut yang manakah tindakan komunis di negara kita? Okey. 1. Melumpuhkan ekonomi. Sabar dulu, sabar. Ya. Tak habis baca soalan lagi semua Soalan dah tak baca jawab lagi. ya. Mereka Sabar. teruja cikgu nak jawab. Mereka faham maksudnya. Tak apa cikgu, silakan. Okey, senanglah soalan ni kiranya. Okey, melumpuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur, melicinkan pentadbiran dan memajukan pendidikan. Apa jawapan dia? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Boleh buka mic. Zikri lah, Zikri. Silakan Zikri. Okey. Jawapan dia, saya pilih 1 dan 2. Apa tu? Melumpuhkan ekonomi dan merosakkan infrastruktur. Oh. Kenapa? Boleh tahu jawapannya tu? Melumpuhkan ekonomi seperti ladang getah dan lombong menjadi sasaran utama untuk British, untuk melemahkan British. Yang kedua, merosakkan infrastruktur seperti kemudahan awam dan jalan raya, landasan kereta api dibom. Kita tengok jawapan dia. Betul Okey. tak? Kita tengok jawapan dia. Betul. Betul. Wow. Tahniah Zikri. Baik cikgu. Berapa ganjaran untuk Zikri cikgu? Kita bagi dia 2 bintang. Baiklah, 2 bintang untuk Zikri. Tahniah Zikri. Tapi yang kawan-kawan lain jangan risau. Kita akan ada lagi sesi pengukuhan. Tetapi kita akan berhenti berehat seketika cikgu. Okey, Kita akan boleh. kembali selepas ini hanya di Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM